Saya ada buat satu artikel dan artikel tu viral, di mana banyak orang tweet dan juga banyak dapat share di Facebook. Artikel tu mengenai tentang bagaimana pelajar corot, iaitu saya, mengatur strategi sehingga saya boleh masuk ke Menara Gading dan berjaya dalam kerjaya. Selepas habis SPM, saya berhijrah ke Bandaraya Johor Bahru, kemudian saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Dan zaman tu tak ada lagi Facebook, tak ada lagi media sosial, jadi orang tak tahu apa yang saya buat. Untuk kita ubah hidup kita, yang pertamanya sekali kita kena ada kesedaran. Mungkin adik-adik di luar sana mungkin sedang selesa, ada yang sedang selesa. Mungkin juga ada yang sudah memikirkan hala tuju, mungkin ada yang sudah merasa kesusahan sebab sekarang ni dengan MCO, dengan COVID-19 ni memang ramai orang terjejas, ibu bapa terjejas. Jadi adik-adik yang habis SPM, yang habis STPM mungkin akan merasa apa yang ditanggung oleh keluarga. Jadi yang pertama, adik-adik kena sedar. Kalau tak ada kesedaran pada diri sendiri, memang susahlah nak ubah. Benda ni takkan berjaya. Kita kena ada kesedaran yang kuat, betul-betul kuat. Kita kena sedar. Masa saya dulu, saya sedar sebab arwah mak dan ayah saya dah sakit. Jadi saya betul-betul ada kesedaran. Lepas ni aku nak pergi mana? Lepas ni aku nak duduk dengan siapa? Lepas ni apa jadi pada diri aku? Kesedaran. Yang kedua, kita kena ada semangat. Semangat yang kuat. Kita rasa semangat nak ubah diri, kita rasa semangat nak sambung belajar, kita rasa semangat nak buat benda baru, kita ada semangat nak berjaya, kita ada kena ada semangat. Kalau tak ada semangat ni, kita tak dapat. Kita akan separuh jalan, kita akan rasa mengeluh, kita akan rasa give up. Tak boleh. Lagi pada zaman saya dulu tu, kami tak ada media sosial. Saya tak ada. Macam mana? Tak ada media sosial, tak ada handphone semua. Jadi waktu tu saya hanya ada surat khabar. Saya beli surat khabar, saya buka apakah peluang kerja, apakah peluang sambung belajar zaman tu. Waktu tu saya mohon SPA untuk kerja, tak dapat. Saya mohon UPU untuk sambung belajar pun tak dapat. Jadi saya buka surat khabar, mana-mana college, mana-mana institut yang boleh saya sambung belajar. Jadi pada waktu tu saya ternampak beberapa artikel, iklan daripada universiti, akademik, daripada kolej-kolej yang mengatakan selain daripada result yang bagus, dia memerlukan skill untuk sambung belajar. Jadi masa tu saya fikir, apa skill yang aku mampu buat dengan baik? Pada waktu tu saya ada beberapa skill lah. Saya boleh memasak, saya boleh juga berkebun, saya juga boleh bertukang, saya juga boleh berlakon, seni persembahan, saya boleh baca puisi, berlakon, saya boleh itulah. So 4 ni. Daripada 4 ni saya pilih satu. Sebab saya perlu asah skill saya perlu cari sijil, saya perlu mantapkan skill saya. Jadi saya pilih seni persembahan. Pada waktu tu saya all out lah. Saya pergi keluar, saya pergi cari pertandingan baca puisi, saya pergi ke kursus-kursus lakonan. Masa tu tak ada formal lagi, saya pergi main redah je. Zaman sekarang ni dah banyak, tapi benda tu sangat berguna. Dan dalam masa yang sama juga saya belajar menulis puisi, menulis macam-macam. Jadi bila dah cukup sijil saya dan juga bahan-bahan hasil kerja saya telah mohon Akademi Seni Kebahasaan. Masa tu namanya Akademi Seni Kebahasaan, sekarang namanya Aswara. Jadi pada temuduga dan juga interview tu, saya memang mengharapkan skill saya lah. Saya memang bergantung kepada skill saya. Jadi bukti-bukti skill saya, sijil saya dan juga bahan-bahan kerja saya tu saya tunjuk. Alhamdulillah saya dapat sambung belajar di Aswara, masa tu Akademi Seni Kebahasaan. Dan pada ketika itu saya berhijrahlah ke Kuala Lumpur. Saya belajar di sana. Saya masih orang cakap lah, kalau dalam bidang tu saya masih mentah, saya masih kosong. Jadi saya belajar betul-betul, saya all out sebab ini bidang skill, bidang yang kita minat, bidang kemahiran, bidang praktikal. Jadi saya all out gila-gila. Alhamdulillah saya berjaya di Aswara dan untuk semester akhir saya dapat anugerah dekan. Kemudian saya sambung Universiti Melaya. Saya all out juga di Universiti Melaya. Alhamdulillah saya dapat anugerah dekan juga. Kemudian habis Aswara saya banyak bekerja di merata tempat di Kuala Lumpur dalam bidang seni persembahan. Kemudian satu tahap saya rasa saya nak balik kampung. Saya bekerja di sebuah universiti di Johor. Kemudian saya sambung master. Di sini juga saya buat banyak bisnes utamanya bisnes online dan juga advertising. Jadi alhamdulillah bisnes saya berjaya dalam pendidikan, saya berjaya ubah hidup saya dan sekarang saya dah ada keluarga dan saya berjaya daripada corot sehingga saya mencapai kejayaan dan juga saya berjaya ubah hidup saya. Itu yang paling penting. Saya berharap adik-adik di luar sana dapat apa yang saya sampaikan dan berusahalah untuk berjaya ubah hidup kita. Tak ada orang yang boleh ubah hidup kita kecuali diri kita sendiri.